wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berpuasa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita berasa amat-amat bertuah kerana kami dan kru berada di rumah nombor 1 Kampung Tanjung, Rantau, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Inilah rumah bersejarah, rumah pusaka kepunyaan ibu ayah kepada yang berhormat Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Datuk Muhammad bin Hassan. Apa khabar, Dok? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Bulan puasa sihat. Bulan puasa sihat. Tuan-tuan dan puan-puan, lama betul kita tak bersiaran bersama dengan Tok Mat kita. Jadi hari ini kita ada kelapangan sikit dan kita bersama-sama dengan Tok Mat, kita nak sembang-sembang sikit lah tentang perjalanan politik yang berlaku dalam negara, tentang parti kita dan sebagainya. Baik, Tok, pertama kali kami warga UMNO mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada Datuk Seri kerana berjaya mengekalkan jawatan tanpa bertanding Timbalan Presiden UMNO, dan juga kemudian buat pertama kalinya dilantik menyertai barisan Kabinet Kerajaan Persekutuan. Perasaan Datuk lah apabila dapat masuk diberi satu jawatan yang penting dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan. Bagaimana perasaan Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Azizan. Lama juga kita tak bersua. Betul. Masing-masing sibuk dengan tugas masing-masing. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana selepas pilihan raya ke-15 tempoh hari, walaupun UMNO dipukul gelombang badai yang begitu dahsyat, kita kalah teruk. Kita mesti akui kita kalah, Datuk. Bukan, kita tak menang. Kita punya kerusi, kita merosot jauh. Kita cuma menang, kalau UMNO 26, Barisan Nasional tu menang 30 kan. Jadi kita kalah. Jadi bila kita kalah, kita buat cara orang kalah lah kan? Kita bukan menang kan? Jadi kadang-kadang kita lupa kita berlagak macam kita menang kan? Kita tidak, orang kata, berubah menjadi mengambil sikap orang kalah, orang yang nak survive. Bila kita tenggelam, Datuk, kan, kita nak mengapung dulu. Kita mengapung dulu sebab kita tenggelam dalam pilihan hari ke-15, kita tenggelam. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang yang sedang tenggelam, yang akan mati lemas, ialah untuk kita mengapungkan diri dulu. Dan kita tengoklah pulau mana yang dekat. Untuk kita pergi ke pulau tersebut, mendarat dulu. Ya. Jangan cerita pasal hala tuju lah. Sebab bila orang yang dah lemah dia tak ada hala tuju dah. Dia punya hala tuju is survival. Hala tuju dia adalah untuk hidup. Jadi untuk hidup, apa yang perlu dilakukan oleh UMNO ialah kita. Saya telah katakan bahawa kita bersedia untuk menjadi pengimbang kepada kerajaan yang bakal ditubuhkan. Tetapi malangnya, parti-parti yang menang, dua parti yang terbesar menang, iaitu PS dan PN, apabila dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan yang dah 3 hari negara tak berkerajaan. Tak pernah dalam sejarah Malaysia moden, Datuk. Stalemate lah. Ya? Dalam sejarah Malaysia moden, sejak daripada merdeka, pilihan raya pertama sampailah pilihan raya ke-14. Selepas saja pilihan raya pukul 12.30 malam atau pukul 1 pagi, Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan bahawa parti ini boleh menubuhkan kerajaan. Cukup kerusi menubuhkan kerajaan. Tetapi pada pilihan raya ke-15 baru-baru ni, ataupun pada bulan 11 yang lalu, tak ada siapa boleh tubuh kerajaan. Jadi dah 3 hari negara tak berkerajaan, maka Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong telah memanggil semua parti-parti berkenaan dan mengarahkan parti-parti untuk menubuhkan kerajaan. Malangnya ada pihak yang menolak terus titah dan saranan tuanku. Dan
kami dipanggil pula keesokan harinya, dan tuanku menitahkan kepada kami bahawa negara ni diutamakan, kesejahteraan rakyat diutamakan. Politik dah lah tu, dia tahu. Dah pilihan raya dah lah. Besok 5 tahun besok bertempur lah lagi, dia tahu. Itulah titah tuanku. Dan titah tuanku kata tubuhkan kerajaan segera. Sebab negara dah tak berkerajaan. Masa tu orang dah, ataupun pelabur dah having cold feet already. Mereka telah membawa banyak pelaburan, mereka keluar, banyak yang dah cash out. Ringgit kita jatuh hampir 40 sen dalam masa tempoh yang terdekat. Ya. Sampai RM4.70 lebih sen, 75 sen. Dan ada orang yang mengatakan jika keadaan tak menentu lagi, ringgit akan mencecah RM5 kepada $1. Itu keadaannya pada ketika itu. Jadi apa pilihan kita? Pilihan kita ialah tuanku menitahkan supaya kita bersama-sama menubuhkan kerajaan. Tak tahulah, ini takdir Allah Ta'ala kan, kita yang menang 30 kursi boleh jadi kerajaan. Orang yang menang 74 kursi tak boleh tubuh kerajaan. Itu semua adalah orang kata kehendak Allah Ta'ala. Dan kami tubuh kerajaan kerana itulah kita punya tagline, ataupun itulah yang kita selalu katakan untuk menghadapi pilihan raya, baik di Melaka, baik di Johor, wa ima semasa pilihan raya umum ke-15. Kita nak supaya negara stabil. Itu sebab tagline kita, kestabilan demi kemakmuran. Negara tak boleh tak stabil, negara tak boleh tak ada kerajaan. Negara mesti berkerajaan, kerajaan mesti ditubuhkan. Jadi apa pilihan kami? Tambah pula kami kalah. Kami cuma ada 30 kursi. Dan Allah Ta'ala punya kehendak, peranan 30 kursi inilah yang akan menubuhkan kerajaan. Maka kami terpaksa mainkan peranan yang demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan sesiapa. Ya? Atas titah tuanku, tubuhkan kerajaan for the sake of the country, kata dia. For the sake of the people of Malaysia. Dan apa pilihan kami? Parti lagi satu tu dah menolak terang-terang, mentah-mentah saranan tuanku untuk menubuhkan kerajaan. Jadi apa pilihannya lagi? Jadi kami orang yang sedang lemas, bagi kami ialah survival dulu. So jangan kita silap faham, dan orang UMNO jangan pula silap faham bahawa seolah-olah kita mempunyai pilihan, seolah-olah kita yang dictate the term, seolah-olah kita yang akan mengatur kerja semua, mengatur semuanya. Tidak. We are not. Kita masuk kerajaan ini apa yang dipanggil sebagai functional government. Functional government. It's a functional government for us to manage the country. Forget about the politics lah. Kita tak mahu lagi melihat 4 tahun setengah 3 kerajaan bertukar tangan. Itu yang kita kata kestabilan demi kemakmuran. UMNO dan Barisan Nasional punya tagline. Dan kita nak kestabilan dulu. Tak stabilkan negara sekarang? 148 kursi. Stabil. Kan? Stabil. Tapi kita kena kerja kuat lah. Itu yang saya katakan tadi, functional government. Setiap orang mesti mainkan peranan. Setiap menteri yang dilantik mesti mainkan peranan. Setiap menteri yang bertanggungjawab kementeriannya mesti mengurus kementerian dengan baik, dengan cemerlang, untuk mengurus negara. Baik, Dok. Hajat untuk kita mengekalkan kestabilan ini kalau boleh biarlah sampai ujung penggal. Tetapi kalau kita tengok tu cubaan demi cubaan, minggu ni pun yang terbaru ni ada pula ura-ura kata ada 15 ahli parlimen Barisan Nasional nak letak jawatan serentak. Tujuannya hanya untuk mengganggu gugat kerajaan yang ada pada hari ini. Mungkin ada something yang Tok boleh komen. Tak apalah Tok, siapa nak letak jawatan, letak je. Sebab dia letak jawatan, dia tak boleh bertanding lagi. Itu dalam akta 4 parti. Betul. Jadi dia kena fikir banyak kali lah. Kalau itu kehendak hati, kalau itu yang ada dalam sudut hati masing-masing, itu pilihan masing-masing. Kita mengamalkan negara demokrasi, kan? Tak pula kita boleh mengawal orang kata, oh jangan buat, jangan pada. Tapi masing-masing sebagai ahli parlimen sepatutnya dewasa
dewasa, orang kata matured enough, ya, untuk memikirkan yang mana satu kepentingan negara dan mana satu kepentingan peribadi. Itu perlu kita letakkan keutamaan. Apakah kepentingan peribadi kita mengatasi kepentingan negara? Tapi kalau jawabnya kepentingan peribadi mengatasi kepentingan negara, by all means, buatlah. We are ready. Tetapi yang menderitanya siapa nanti? Yang menerima akibat dia pada hari siapa? Rakyat. Barulah kita nak bertatih sekarang ni, kan? Selepas 2 tahun Covid ni, baru nak bertatih balik. Orang dah nampak negara kita ni dah mula stabil. Orang dah mula, orang kata meninjau-ninjau, menyatakan hasrat mereka untuk datang melabur. Baru-baru ni PM pergi ke China, banyak orang yang menyatakan hasrat, belum nak melabur lagi lah, ya? Menyatakan hasrat nak melabur, banyak, ya? Google nak datang ke sini, semua nak datang ke sini dah. Tetapi belum lagi lah diterjemahkan. Jadi sebelum benda-benda ni terjemahkan, kita tunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia ini politiknya matang, ya? Politiknya matang. Selepas pilihan raya, kita urus negara bersama-sama. Urus negara demi kepentingan negara dan juga rakyat. 5 tahun nanti tak lama. Ini dah dekat dah setengah bulan, dah 6 bulan, kan? Begitu begini besok 1 bulan, nah pilihan raya negeri nak datang lah, kan? Cepat setahun. Jadi besok lagi 4 tahun setengah ke 5 tahun kita jumpa lagi sekali, kan? Apa lah, tak ada apa-apa. Baik, tindakan seperti ini tu sebenarnya kalau kita tengok bagi orang yang suka bermain politik, tiap-tiap hari dia bangun tidur dia nampak ada isu baru, ada kesempatan baru. Kerana kalau tak ada isu, mereka ni tak ada tempat dalam arena politik. Tapi bagi rakyat dan juga kepentingan negara ini akan ada lagi distraction. Jadi ini yang ada mismatch antara harapan rakyat nakkan kerja, rakyat nakkan pendapatan yang lebih baik, rakyat nakkan peluang perniagaan. Tapi dalam masa yang sama kestabilan ni sentiasa diuji dan diuji. Pesan Datuk lah kepada mereka-mereka ni. Itu saya katakan tadi, pesan saya senang je, Datuk. Pesan saya, apakah kita buat itu untuk kepentingan peribadi kita ataupun kepentingan negara? Budak-budak muda tak ada kerja. Ada yang bekerja underemployment, kelayakannya tinggi tapi dapat gaji yang tidak sepatutnya. Itu sedang berlaku. Dan di bawah pula, mereka-mereka yang dulu patut bekerja tu dah diambil dia orang ataupun pekerja-pekerja asing. Jadi ini golongan ni, kohort ini ataupun kumpulan ini terperangkap. Sektor pekerjaan mereka diambil oleh orang yang mereka yang berkelayakan, kan? Patutnya mereka bekerja. Mereka nak turun ke bawah pula, sektor kerja di bawah tu dah diambil dek pekerja-pekerja asing, ya? Jadi banyak masalah yang berlaku dan jika tidak diurus dengan baik, jika kita tak tangani dengan baik itu, kita akan menghadapi masalah besar. Jadi itu sebabnya kita perlu urus dengan baik dan secepat mungkin kita melambai dan menggamit seramai mungkin, sebanyak mungkin pelabur-pelabur datang untuk melabur di negara kita. Kerana atas asas itu, bila ada pelabur datang, peluang pekerjaan akan terbuka banyak untuk anak-anak muda, peluang pekerja mahir akan banyak terbuka. Maka equilibrium yang lama itu akan wujud semula. Sekarang ni dia tak ada equilibrium. Sekarang ni masing-masing ambil hak masing-masing. Jadi yang terperangkap ni besar golongan dia, budak-budak lepasan sekolah yang dulu senang dapat kerja, sekarang ni kerja mereka diambil dari orang yang berkelulusan tinggi. Lepasan universiti lebih rela tidak mengumumkan dia ni siswa azhar, menyatakan dia cuma SPM untuk dapat kerja. Survival. So itu yang sedang berlaku. Dan kalau ini tidak ditangani, kalau ini tidak diurus dengan baik, itu besar masalah yang akan kita hadapi. Banyak masalah yang kita akan perlu tangani. Baik Tok, kalau kita tengok dalam senario politik hari ini, kita banyak kali dah cakap perkara yang sama. Tanpa wujud kestabilan dalam UMNO itu sendiri, kerajaan yang ada hari ini pun akan menerima tempias. Jadi kita baru selesai pemilihan UMNO dan kita pun dah pun kalah. Jadi
pada pandangan Datuk sebagai orang nombor 2 dalam parti, pastinya kita memerlukan penyesuaian dan beberapa adaptasi dalam kita mengharungi landscape politik baru negara yang tak pernah kita jumpa sebelum ini. Apa yang Datuk boleh komen? Apa yang patut UMNO dan ahli-ahli UMNO fikir dan kita lakukan sekarang? Kalau nak dicakapkan banyak tu. Banyak yang patut kita lakukan. Tetapi apa yang saya ringkaskan dalam waktu yang terhad ni ialah kita kena sedar diri lah. Jangan berperangai, berkelakuan macam kita masih memerintah dulu. Dan pula sekarang ni bila kita ingat kita dalam kerajaan, ingatkan kerajaan ni kerajaan kita. Bukan. Ni kita ni kerajaan menumpang kasih ni. Kerajaan menumpang kasih. Kalau kita keluar besok pagi pun 30, kerajaan takkan tumbang. Sebab kerajaan ada 148 sekarang. Tak tumbang kerajaan tu. Betul. Jadi janganlah nak acah-acah kan. Jangan acah, orang tak takut. Jadi kita buat elok-elok, berperangai elok-elok. Yang penting bina semula kekuatan secara diam-diam. Buat kerja bila dia reda. Kan? Buat kerja bila dia reda. Ambil hati rakyat semula. Menangi hati rakyat semula. Kalau siapa-siapa yang jadi menteri, timbalan menteri itu, urus dengan baik. Supaya orang boleh melihat kualiti pemimpin menteri-menteri UMNO ini lebih baik daripada menteri-menteri lain. Kan? Itu sepatutnya kita lakukan. Supaya orang lihat, I think not bad, you know. I think UMNO punya menteri is okay. I think we can rely on them. Itu patutnya yang akan keluar daripada mulut orang. Kan? Orang boleh buat perbandingan. Kan? Sekarang ni orang boleh buat perbandingan. Sebab banyak parti dalam kerajaan perpaduan ni kan. Jadi saya harap rakan-rakan kabinet saya dan juga timbalan-timbalan menteri, kita buat kerja, kurangkan bercakap, banyakkan kerja, dan jangan lupa bahawa agenda parti pun perlu kita bawa bersama. Kan? Agenda parti kena bawa. Apa agenda parti kita? Agenda parti kita itu yang telah kita kan, untuk membasmi kemiskinan, untuk menjaga hak dan maruah bangsa Melayu, agama Islam, itu jangan kita lupakan. So itu lebih baik menjadi penyemak imbang di dalam daripada penyemak imbang di luar. Dan itu yang sedang kita lakukan pun. Menyemak imbang kerajaan daripada dalam. Datuk tak tahu dalam mesyuarat kabinet kadang-kadang kami bertengkar, kami bertikam lidah. Tetapi secara matang lah. Bukan yang tak meja. Tapi secara matang, we don't raise our voice but we improve our argument. Okay? Supaya maksud yang kita nak bawa tu dapat orang faham dan orang mengerti apa kehendak kita. Itu yang patut kita buat. Yang lain-lain tu seperti yang saya katakan tadi, insaf lah, kita ni kalah. Kita bukan menang tu, kita kalah. Kita cuma ada 30 kursi. Tak sepatutnya kita ada dalam kerajaan. Agaknya profesor-profesor dalam dunia pun pening kepala. Macam mana orang dalam 30, orang 74 tak masuk dalam kerajaan, kita 30 menentukan untuk buat kerajaan. Itu kuasa Allah Ta'ala. Maknanya adalah kasih belas ihsan Allah Ta'ala kepada UMNO tu lagi. Jangan sampai nanti Allah Ta'ala memalingkan mukanya pada kita, cukuplah. Langsung kita tak dapat apa-apa. Baik Tok, apa yang Datuk sebut ni beri keinsafan kepada kita semua. Jadi antara komen-komen pemikir-pemikir yang masih lagi bersipati dengan perjuangan UMNO ni dan mereka tak nak tengok UMNO ni terabai sebegitu rupa, mereka menyarankan agar UMNO cepat-cepat melakukan satu transformasi. Kerana mereka melihat engagement UMNO sebelum ini hanya lebih tertumpu kepada ahli-ahli UMNO, struktur PDM-nya. Tetapi hari ini kalau kita tengok 74 kursi Perikatan Nasional, 82 kursi Pakatan Harapan, mereka masih sustain, mereka boleh dapat cipta kejayaan kerana mereka buat engagement langsung kepada pengundi, kepada rakyat di luar sana. Komen Datuk Seri. Nombor satu, Tok, kan, apa yang perlu kita ketahui bahawa trend menurun sokongan pada UMNO dan Barisan Nasional itu jelas daripada pilihan raya ke-11 lagi.
sejak daripada 2004 pilihan raya 2008 dah menurun. Itulah kita gagal melihat, meneliti dan mentalaah titik mana yang perlu kita intervention dia. Kita masih lagi tak mahu, kita masih lagi duduk dalam kepompong lama kita. Maka kita dihukum. Ya. Ini adalah merupakan keadaan yang hakiki. Kalau kita tak berubah, orang ubah kita. Ya. Jadi kalau kita lihat parti-parti yang Datuk sebutkan tadi, mereka ni dia tak ramai pun ahli. Mana ramai ahli? Tapi mereka ramai penyokong. Jadi kita kena kurangkan sikit membership centric ni kepada supporter centric lah. Supporter centric. So in order ataupun untuk kita beralih, Datuk kata paradigm shift, beralih paradigma kita daripada centric bangga ramai ahli kepada bangga banyak penyokong. Jadi di mana perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Di titik mana perlu dimulakan? Ya, supaya ini akan dapat memastikan kelangsungan parti kita dalam sejarah politik tanah air. Saya yakin inilah yang sepatutnya kita lakukan, dan kepimpinan UMNO yang baru mengambil alih untuk penggal yang baru ini patut memikirkan bagaimana untuk membuat engagement. Saya rasa jelas tadi daripada kita dapat sokongan daripada ahli kita. Sekarang ini kita nak bertumpu kepada penyokong-penyokong kita yang ada di luar sana. Jadi saranan Datuk lah kepada kepimpinan-kepimpinan sayap, mereka-mereka yang baru dapat pegang jawatan. Kerana ramai yang bimbang di luar sana bila kita berjumpa, membuat dialog. Mereka bimbang UMNO terperangkap dalam dogma atau paradoks yang sama, business as usual, sedangkan kita jauh tertinggal dengan aliran politik yang ada di luar sana. Aliran politik tu tak jauh sangat meninggalkan kita, tapi kita tak mengambil berat tentang itu. Kalau nak katakan orang UMNO ni tak berubah, dalam masa pemilihan parti baru-baru ni perubahan banyak. 51 tak pernah dalam sejarah UMNO 51. Rasanya 51 ketua bahagian baru kan? Betul. 51 ketua bahagian baru. Ketua di peringkat puteri 95% muka baru. Muka baru. Dan juga kepimpinan di peringkat MT pun ramai yang baru. Dan timbalan ataupun naib presiden 2 orang baru. Dan mengambil Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rasdi sebagai ahli ataupun sebagai naib presiden yang baru tu jelas menunjukkan bahawa UMNO sekarang mementingkan akar umbi. Pemimpin daripada akar umbi. Menteri Besar ni pemimpin akar umbi. Dan saya yakin Datuk Seri Wan dan Datuk Johari pula daripada golongan-golongan korporat. Dia mewakili itu. Jadi nampak nanti dia akar umbi pun kita bawa. Kita jangan lupa kan, orang tua-tua kata dah naik jenjang jangan lupa turun. Ya, dah naik jenjang dengan korporatnya, akar umbi kita lupa, mati juga. So akar umbi kita ada, pemimpin mewakili akar umbi ada, pemimpin yang bersama, yang boleh berdialog, yang boleh berdebat, yang boleh mengemukakan dia punya idea berkenaan ekonomi, kewangan dan yang lain-lain, itu Datuk Johari ada. Dan Khalid seorang yang pemikir akademik. Kan lengkap tu. Pandai orang UMNO memilih kan. Kalau kita tak nampak, tak boleh baca tu, tak tahulah saya. Itu bacaan saya. Itu bacaan saya supaya UMNO ni berubah. Dia nak pemimpin akar umbi. Dia nak juga pemimpin yang mewakili apa. Jadi ini yang saya nak. Jadi kalau Datuk nampak kan, jelas sekali signal yang dihantar oleh ahli-ahli dan juga pemimpin di peringkat umbi bahawa kita ada pemimpin yang mewakili akar umbi in the form of ataupun dalam bentuk Datuk Seri Wan Rasdi, pemimpin Menteri Besar Pahang, dan kita memberi juga penumpuan kepada golongan ni, golongan yang banyak ni, yang kadang-kadang yang banyak cakap ni. Ni golongan yang kadang-kadang saja bercakap, memberikan pandangan ada macam-macam.
Jadi kita nak orang yang boleh ribat ataupun orang yang boleh memberikan pandangan setara dengan pemikiran mereka dalam bentuk Datuk Johari Ghani. Ya. Khalid dengan academician dia. Ya. Okey, Mat. Tapi kena gerakkanlah. Betul. Kena memobilisasikan. Baik Tok, jadi sekarang ini kita ada window yang terbuka luas yang amat dibimbangkan oleh banyak pihak yang mahukan kerajaan ini kekal hingga ke akhir, iaitu bagaimana UMNO berkolaborasi di bawah unity government, kerajaan perpaduan ini, kerana usaha-usaha untuk menyebarkan persepsi bahawa UMNO ini adalah liability kepada kerajaan perpaduan, itu kita lihat di media-media sekarang ini pun mereka menyebar dengan meluasnya persepsi ini. Jadi apa yang patut dilakukan oleh sama ada UMNO sendiri ataupun kerajaan perpaduan? Tak ada apa yang perlu kita lakukan. Orang ni akan serta bercakap. Ini orang yang merupakan yang tak ada kerja. Kerja dia nak memecah belahkan orang. Kalau tenang je negara ni, dia orang tak boleh cik makan tu. Ini pencacai cik makan. Kalau kita nak dengarkan kan, tak subuh hari kata. Tak subuh-subuh hari dah kalau dengar cakap dia. Tak subuh-subuh lagi. Tak subuh-subuh. So tak usahlah kita sekena, sebab dia kata UMNO ni sebagai liability ke tidak. Tak apalah, kita pun menubuhkan kerajaan ni bukan kita nak bergabung dengan sesiapa. Kita tak bergabung dengan sesiapa pun. Kita menubuhkan kerajaan ini bersama demi untuk kepentingan negara, mengurus negara. Titah Tuanku Agong. UMNO sebagai parti yang menjunjung institusi raja-raja, kita junjung titah Tuanku. Very simple. Kita tak akan jadi liability, kita tak akan jadi aset kepada siapa pun. We are is ourselves. Kalaupun nak jadi aset kepada diri sendiri, kalau nak jadi liability pun kepada parti sendiri. Tak ada kena-mengena dengan parti-parti lain pun. Apa kena mengena UMNO dengan PH? Apa kena mengena UMNO dengan PKR dengan DAP? Tak ada. Kita menubuhkan kerajaan, bukan kita nak dupuhkan parti gabungan. UMNO, BN, PH. Tapi dalam politik biasalah, kita tubuh untuk kerajaan. Apa pula bila UMNO nak bekerjasama dengan PH tak boleh? Mereka dulu berpeluk siang malam, tak ada pula. Ini politik. Tambahan pula pada ketika itu, saya katakan tadi, kita baru nak muncul daripada permukaan air. Melihat mana yang dapat kita capai, orang lemah tu kita capai lah, mana yang dekat. Kan? Dah kering badan besok, dah sihat badan, barulah kita tengok pulau mana, daratan mana nak kita tuju. So, kita buatlah hala tuju kita pula lepas ni. Kan? Tak ada benda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap penjelasan daripada Timbalan Presiden UMNO ini jelas, kerana tidak ada siapa, kita pun tak bergabung macam tadi Tok Mat sebut, kita bukan bergabung dengan sesiapa, kita tak masuk sesiapa, masing-masing ada forte masing-masing, ada tanggungjawab, ada fungsi masing-masing dan jalan terus. Itu keadaan politik pada hari ini. Dan itulah pilihan rakyat pada hari ini. Baik Tok, kalau kita tengok 14 hari bulan Mei akan ada convention kerajaan perpaduan yang akan kita hostkan di World Trade Center. Ini ramai pihak yang mahukan supaya convention ini mampu menghasilkan satu gelombang seperti mana Muafakat Nasional dahulu pada 2019. Komen Datuk? Convention ni perlu kita lakukan untuk kita menyemak semula, kita buat review tentang kerajaan perpaduan. Kerana kita mesti faham kerajaan perpaduan ini seperti katakan tadi ialah hasil daripada gabungan ataupun kerjasama parti-parti. UMNO Barisan Nasional, kita punya manifesto. PH ada manifesto dia. So kita tak boleh, kita kena tengok di situ, nanti kita akan berbahas di situ, nanti kita akan berbincang bagaimana cara untuk kita sampai ke suatu titik persamaan untuk kita supaya manifesto UMNO Barisan Nasional juga diambil, manifesto PH pun dia mikir. Kan? Sebab kita tak boleh betul kita tubuh kerajaan tapi janji kita kepada rakyat kita mesti tunaikan. Convention ini penting peranan dia. Di convention ini nanti kita akan mencampahkan pemikiran kita
di convention ini nanti saya berharap supaya kerajaan perpaduan ini akan lebih jelas hala tuju dia. Itu hari kita tengah buat apa ya? Nak tubuh kerajaan, kan? Kita buat perjanjian, buat itu sains itu je. GPS dengan dia punya, GBS, GRS dengan dia punya manifesto. GPS manifesto, BN punya apa? Warisan lagi. Macam-macam. So, kita berharap supaya 14 Mei ini menjadi sebagai satu medan, sebagai suatu tempat untuk kita memberikan pandangan. Pemimpin-pemimpin parti menyuarakan pandangan masing-masing, mewakili parti masing-masing, agar parti tidak tergelincir sangat daripada apa yang telah pun kita kemukakan kepada rakyat. Dalam masa yang sama, kita urus dengan baik kerajaan. Tetapi jangan lupa bahawa kita ada janji. Dan janji itu perlu kita tunaikan sebaik yang mungkin. Ada ramai yang bertanya tu kerana mereka tak dapat maklumat ni. Macam mana UMNO, macam mana kepimpinan UMNO khususnya meraihkan ataupun mengurus perbezaan-perbezaan yang pastinya wujud dalam sebuah unity government yang begitu besar pada hari ini? Dia bila kita urus negara ni masing-masing dan kementerian masing-masing tu, kita dah tak lagi berada di atas pitch yang sama, masing-masing dengan pitch kementerian masing-masing, ya. Itu sebabnya saya katakan tadi 14 Mei ini satu medan yang baik, suatu orang kata masa yang terbaik untuk kita kembali semula duduk ramai-ramai, lihat semula for the last 6 months ni what we have been doing, how far we have already fulfilled kita punya. Otherwise, ataupun kalau tak betul, perbetulkan semula. Kalau sengit, betulkan balik, ya, supaya kita tak lari jauh. Wa Ima UMNO pun begitu juga. Kita jangan lari pada platform kita, kan? Walaupun seronok duduk dalam kerajaan, tapi jangan seronok sangat. Tanggungjawab kepada parti, parti punya janji, parti punya komitmen mesti kita lihat semula. Saya rasa ini dia convention kerajaan perpaduan ini, itu hasrat yang nak kita capai bersama, InsyaAllah. Baik Tok, selepas pertukaran 3 Perdana Menteri dalam satu penggal, kemudian ada lagi satu lagi kerajaan, iaitu kerajaan perpaduan ditubuhkan selepas PRU 15. Rakyat masih lagi gelisah dan mereka masih lagi merasa macam susah sangat hidup ni kerana tekanan-tekanan ekonomi, harga barang dan sebagainya. Kalau kita tengok di hotel-hotel pun sambutan berbuka puasa pun walaupun harga mereka tinggi, tak ramai orang pergi. Kalau kita tinjau peniaga-peniaga pasar malam juga merungut tentang kurangnya pelanggan-pelanggan, tak seperti dulu. Jadi sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang kewangan ekonomi negara tu, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apa yang silap hingga kita tak boleh nak mengatasi masalah supply chain, food security, harga barang dan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Dia bukan apa tu. Masalah dia isu ialah there's no money in the pocket. Kurangnya kuasa beli. Bila berkurang kuasa beli tu, dia chain reaction lah. Jadi maknanya kita bukan masalah harga tu mahal, tapi kurang kuasa beli. Kalau kuasa beli kita banyak, kita tak kisah pun harga tu mahal. Berapa harga pun kita boleh beli. So, isu dia pertama ialah macam mana kita nak meningkatkan kuasa beli rakyat. Tidak lain tak bukan untuk kita memperkasakan ekonomi. Pekerjaannya, kan ramai orang bekerja di peringkat orang kata ekonomi tinggi dia, ekonomi berprestasi tinggi yang menawarkan gaji yang lumayan macam dulu sebelum daripada 2018 ataupun sebelum apa, kan? Tak ada isu. Harga barang mahal juga pada ketika itu, tapi masih mampu. It is an issue if there's no money in the pocket. So dalam dalam dunia ni dua perkara ni, put on the table, money in the pocket. So there's a lot of money in your pocket tu, you tak kisah pun telur RM1, telur RM8 sebiji pun you beli juga because you have money. So how do we create that kuasa beli rakyat? Tu macam-macam lah, kan? Macam dulu masa Datuk Najib, dia bagi BRIM, kan? Untuk
untuk menambah kuasa beli dalam poket. Kan? Lepas tu buat rumah rakyat, rumah apa kan, yang boleh mampu disewa. Jadi bila rumah punya sewa murah, supply dia banyak, demandnya dah tenang, tidak ada lagi spekulasi. Harga spekulasi ni kadang-kadang yang menyebabkan pembeli terseksa. Jangan bagi peluang kepada peniaga-peniaga untuk speculate. So maknanya the supply chain must be there. Kan? Tak tahulah. Tapi itu pandangan saya lah. Kuasa beli itu penting. Bila kuasa beli ada, orang tenang jiwa dia. Betul? Nak balik Seremban ada lagi 300 dalam poket. Sekarang nak balik Seremban RM20 dalam poket. Tak ada contingency Tak ada contingency. Baik, ini satu perkara yang kita perlu fikir sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kerana ini adalah faktanya. Betul lah, saya pun baru teringat dulu kita pun menghadapi perkara yang sama. UMNO dulu dimaki, dicerca kerana tak mampu kawal harga barang. Tapi at that time semua orang masih lagi boleh berbelanja. Tapi hari ini memang kita nampak kering betul lah keadaan. Okey Dok, kita nak tanya sikit, ada TikTokers sekarang ni zaman TikTok kan, ada TikTokers tanya beberapa soalan ni, dia minta kita sampaikan pada Tok. Okey Dok, sebenarnya hari raya ni mereka nak tanya, setiap kali menjelang raya, juadah yang macam mana, apa juadah yang paling Tok suka makan di pagi raya ni? Pagi raya? Pagi raya tu. Hujan Tok soalan tanya. Terus hujan. Saya pagi-pagi raya selalunya yang saya cari lomang lah. Lomang dengan gondang. Lomang dengan rendang. Lomang. Itu juadah Negeri Sembilan lah. Itu sebabnya Negeri Sembilan ni, kalau kita satu hari sebelum raya tu kita panggil hari mantai. Memantai. Mantai. Boleh lembunya apa. Dan buat gondang, buat lomang. Sehari sebelum tu dah buat dah? Sehari sebelum tu dah buat dah. Saya kat sini, saya dah pakat-pakat dengan anak-anak buah. Kita buat lomang pada hari Khamis malam. Takut kalau hari Jumaat raya macam tahun dulu. Macam tahun dulu. Masih ada peluang sikit tu. Jadi kita bersedialah buat lomang hari Khamis malam. Khamis malam. Dia buat gendang. Kalau raya hari Jumaat pun kita dah bersedia. Dah. Kalau tak raya pun tak apa, boleh perangat dia. Okey Tok, tahun ni baju raya. Ada yang tanya, tahun ni baju raya warna apa Tok? Saya dah lama tak buat baju. Saya pakai baju lama je. Baju lama je. Tok sama dengan Datuk Wan Rusdi lah. Wan Rusdi pun dia tak buat baju baru, dia kata. Ada pakai baju lama je, dia kata. Tak kisah. Kuih raya pula Tok. Kuih raya? Kuih raya. Kuih raya yang Datuk paling suka lah. Apa dia? Saya kuih raya ni saya tak apa sangat. Saya kalau makan pun saya makan apa yang dipanggil tu, orang sini panggil, orang luar panggil kuih bakar. Kuih bakar. Tapi kami kat sini kat kampung panggil kuih Bombay. Kuih Bombay. Kuih bakar tu orang KL tahu lah. Kuih bakar. Tu memang popular lah tu. Kuih bakar. Itu sedap. Lagu raya yang Tok paling suka daripada dulu sampai sekarang? Lagu raya, apa tajuk lagu kalau Tok ingat? Lagu raya Tok suka? Saya lagu raya yang saya minat dulu duduk di masa raya? Lupa. Saya nak jemputlah semua. Saya dah 3 tahun tak buat open house. 3 tahun dah? Kerana COVID. PKP dulu kan? PKP, COVID. Kami adik-beradik keluarga merancang, dan juga kali ini selaku ahli Parlimen Rembau kami telah bersetuju, berpakat bersama-sama untuk mengadakan sambutan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Parlimen Rembau, bahagian Rembau, Dun Rantau pada 30 hari bulan April, iaitu hari Ahad. Sesiapa yang berkelapangan jemputlah datang untuk bersama-sama kita mengeratkan silaturahim dan berjumpa dengan rakan-rakan sanak saudara yang lama tak berjumpa, insya-Allah. Okey, begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa temu janji 30 April, jemputlah datang ke Kampung Rantau ni
Saya tengok kawasan ni luas, tempat makan selesa, tempat parking pun selesa. Jadi jemputlah datang ke rumah timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan. InsyaAllah mudah-mudahan kita memeriahkan suasana Hari Raya. So kita jumpa lagi Tok. Kita ucapkan kami daripada warga besar UMNO, dari Ibu Pejabat World Trade Center, mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menjalankan tugas kepada Datuk Seri Utama sebagai Menteri Pertahanan, kerana tanggungjawab itu berat, dan kita doakanlah supaya Datuk boleh membuat keputusan-keputusan yang baik demi untuk rakyat dan juga negara. Sekian saja daripada kami yang berlangsung daripada rumah nombor 1 Kampung Tanjung Rantau, Negeri Sembilan Darul Khusus. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.